Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ada? Sambungan muka surat 26, fawaid ataupun faedah. Dan datang warid bahwasanya barang siapa membaca ia akan Fatihah dan qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas 7 kali pada tiap-tiap satunya itu, kemudian daripada salam sembahyang jemaat, dahulu daripada memindah akan 2 kakinya, nescaya diampun baginya barang yang telah terdahulu daripada dosanya. Okey, ini salah satu daripada amalan orang dulu yang dilakukan kebanyakannya belah utara lah. Sekarang ni orang dah tinggalkan dah amalan ni, iaitu selepas memberi salam terus membaca Fatihah 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Barulah dia berpaling, Allahumma antas salam. Okey, amalan-amalan macam ni dah orang tak buat dah, orang nak cepat. Dan barang yang kemudian daripada dosa-dosa yang sebelum dan selepas, maksud dia, dan diberi akan dia daripada pahalanya dengan sebilang-bilang mereka yang beriman ia dengan Allah dan Rasulnya, dan dijauhkan dia daripada yang dibencinya hingga jemaat yang akan hadapannya. Jadi mungkin dengan sebab banyak sangat fatwa-fatwa yang suruh tabayun dan sebagainya, hari ini lagilah orang tak amalkan benda ni. Sebab orang semua nak tabayun sunnah mari mana, daripada apa asal usul sebagai nas. Dan sunat membanyakkan meminta doa pada harinya, hari Jumaat tu. Hari Jumaat tu sunat minta doa, kerana menuntut waktu ijabah. Kenapa disunatkan sangat untuk berdoa? Kerana di sana ada waktu ijabah, waktu dimustajabkan doa. Jadi bila dah dibukakan ijabah, maka disunatkanlah kita mohon untuk dapatkan ijabah tadi. Dan membanyakkan membaca suratul kahfi, sunat membaca surah kahfi, dan selawat atas Nabi pada harinya dan malamnya. Okey. Jadi kalau ditanyakan mana ada disebutkan di sini Yasin, memang tidaklah disunatkan, bukanlah satu khusus untuk membaca Yasin pada malam Jumaat dan juga pagi Jumaat. Yang disunatkan adalah banyakkan membaca suratul kahfi. Tetapi menjadi sinonim lah bagi orang-orang Melayu, tanah Melayu Nusantara, kerana surah yang dekat dengan mereka adalah Yasin. Jadi ke mana-mana pun dia baca Yasin lah. Macam mana orang yang kita kata selalu dia baca Fatihah, apa benda pun dia berdoa pun dia baca Fatihah, dia nak buat apa pun dia baca Fatihah, tu yang dia tahunya, jampi dia. Maka Fatihah lah yang dibacanya. Bagi orang yang reti sikit, dia boleh baca Yasin, maka dia baca Yasin. Dan kadang-kadang adalah lebih baik dia membaca Yasin, kerana kadang-kadang bacaan Yasin tu selalu dia mengikut suara gurunya atau imam atau khalifah. Dia lebih fasih, lebih baik, lebih lancar berbanding dengan baca surah kahfi yang salah banyak. Salah pada segi tajwidnya, salah pada segi baris, kadang-kadang juga panjang pendek, menyebabkan tak dapat faedah juga membaca suratul kahfi tu. Jadi orang Melayu ni dia beramal dengan apa yang dia tahulah. Tu dia. Jadi bukan bererti kita menukar daripada sunat membaca surah kahfi, kita beralih pada sunat baca Yasin, tak. Tapi baca Yasin tu mudah bagi orang Melayu. Jadi daripada tak membaca apa langsung, sedangkan faedah Yasin juga tidak ternafi, disuruh kita baca banyak faedah, maka dipilih pada hari Jumaat lah.
menggantikan surah Kahfi yang kita tergagap-gagap, yang susah dan kadang dianggap panjang, bila jarang dibacakan. Kecuali dah selalu diulang-ulang dia lancar, senanglah baca. Dan sunat membanyakkan daripada bagai-bagai kebajikan pada keduanya. Sunat buat kebajikan pada hari Jumaat tu, dan juga malam Jumaat. Dan hendaklah dijadikan harinya itu hari amalan akhirat juga. Kalau dapat hari Jumaat itu dikhususkan untuk buat akhirat. Sebab itulah dianjurkan orang tua-tua dulu buat malam Jumaat baca Yasin, bertahlil, berzikir. Kenapa dibuat begitu? Kerana ni salah satu daripada saranannya. Kerana kita sibuk dengan dunia, kita sibuk dengan hal-hal lain. Jadi tak terisi amal ibadah pada diri kita. Jadi dikhususkan pada hari Jumaat lah. Bukan kita nak menetapkan hari Jumaat je buat ibadat, hari lain tak buat ibadat. Tetapi kita anggap hari Jumaat itu kita spare waktu. Masa tu tak adalah mengopi ke. Kita kata hari Jumaat tak adalah kita nak pergi main ke, games ke. Apa bagai yang menghalang daripada ibadah. Supaya adalah satu hari dalam seminggu tu kita berbuat ibadah, apatah lagi waktu tu waktu yang penuh barakah dan juga pahala. Okey, bukan berniat kita nak khususkan itu adalah amalan hari Jumaat. Itu salah lah. Itu yang jadi pertikaian dalam masalah menetapkan waktu baca Yasin tu hanya malam Jumaat. Okey, dan sunat mandi pada harinya dengan niat mandi sunat Jumaat. Pada hari Jumaat, macam bahas hari itu, mandi sunat. Sunatlah kita mandi pada hari Jumaat. Siapa yang sunat mandi ni? Bagi orang yang berkendak hadir pada sembahyangnya. Siapa yang nak pergi sembahyang sunat lah. Okey. Sembahyang tak? Siapa yang nak pergi sembahyang Jumaat lah. Bagi yang tak pergi sembahyang Jumaat, maka tak sunat mandi. Jadi ada elat, ada sebab. Kenapa sebab disunatkan mandi pada pagi Jumaat? Apa sebab sunat mandi pada pagi Jumaat? Apa sebab sunat mandi pada pagi atau malam duha adha dan juga Aidilfitri. Dua-dua tu sunat mandi, cara mandi pun sama, tetapi elat dia tak sama. Elat ni maknanya sebab apa disuruh mandi. Disuruh mandi pada hari raya Aidilfitri Adha kerana meraihkan raya tu. Bila kerana meraihkan raya, orang puasa pun raih raya tu, orang tak puasa pun raih raya tu, perempuan pun raih, kanak-kanak pun raih, maka disunatkan semua orang untuk mandi hari raya. Berbeza dengan Jumaat, disunatkan mandi hari Jumaat kerana bersihkan badan daripada bau-bau hapak, kerana dia nak bertemu orang di masjid, di tempat sembahyang. Jadi beza situ. Maka sunatlah dia mandi untuk dia hadir sembahyang. Sunat tu muakkad, dituntut. Sunat kuat dituntut. Maka daripada sinilah diqiyaskan oleh alim ulama, maka setiap kali kita hendak bercampur dengan orang untuk majlis-majlis zikir, majlis ilmu, majlis kita kata sembahyang, berjemaah atau sebagainya, sama ada sembahyang jemaah waktu, ada sembahyang jemaah itu ada tarawih sebagainya, maka sunatlah berwangi-wangian dan bermandi-mandian, qiyas kepada hari Jumaat lah, sebab asas dia adalah jamaah, berhimpun ramai. Dan sunat membersihkan dirinya daripada segala kotor-kotor yang ada pada badannya. Maksud kotor tu daki-daki, bukan najis. Najis dah memang wajib, ni sunat. Peluh-peluh. Jadi antara orang yang adab-adab orang yang nak masuk ke masjid sama ada hari Jumaat atau waktu-waktu biasa, pastikanlah badan kita bersih, mandi dulu, bersabun, supaya tubuh badan kita bersih ni orang tak jadi genyi, kata orang Perak. Dia rasa geli duduk sebelah dia.
Ini jadi masyarakat kita hari ini dengan baju kerja dia lah dia masuk masjid. Ya, kalau kerja pejabat tu gagah lagi lah. Tapi kalau kita ikut lihat kan dengan seluar kita duduk merata-rata, tangan kita berpegang sana sini, kita sapu atas seluar. Ya, memanglah hukum fiqahnya tidaklah terlarang benda tu. Ya, sah lah. Sebab kita tak tahu. Tetapi kalau kita kata bandingkan dengan pakaian yang kita nak bawa sembahyang tadi ni, pada diri, bersih diri kita tu kurang bersih lah. Kan dia nak baru pakai misalnya, atau tidak dicemarkan pakaian tersebut tempat-tempat lain. Jadi terutamalah kalau kita di rumah dan kita boleh ada kemudahan sesuatu, di rumah kita nak pergi jemaat, nak pergi sembahyang jemaah, pakailah pakaian yang elok mengikut adat kita orang Melayu. Ya, kalau dulunya adatnya baju Melayu, satu sut atau baju Melayu kain pelikat, ya, sesuai dengan suasana, itu adalah sunnah. Ya, kalau kita kata kita ikut apa peraturan yang dilakukan oleh orang dulu-dulu dengan tertib, ya, itu satu daripada hasanah, ya, satu daripada kebaikan. Yang baik, apa pula kita tak ikut, ya. Hari ini dengan kadang-kadangnya, dengan seluar ketatnya, dengan seluar singkatnya, dengan t-shirt pendeknya, dengan bertulis-tulis pula pada t-shirt, ya. Banyak sangat karahah, banyak sangat kemakruhan yang dibawa masuk dalam sembahyang. Dia kata janji sembahyang, mudah kata dia. Apatah lagi apabila rokok, banyak anak-anak muda lelaki pakai seluar jean, seluarnya singkat, bawah pada pusat, ya, cawatnya pendek, ya. Kemudian badan pula gedabak, ya, pakai t-shirt pula pendek. Sekarang ni fashionnya t-shirtnya cukup-cukup tutup tali pinggangnya, tak masuk dalam. Zaman kita dulu orang pakai seluar jeans ni smart, dia masuk dalam, bubuh tali pinggang. Jadi bila dah gitu, masa duduk tu lah, masa sujud, masa duduk tu nampak punggung. Bukan takat nampak pinggang, nampak punggung. Nampak pinggang pun dah batal sembahyang. Ini anak-anak muda ramai sangat ni macam ni. Ya. Hatta sekarang seluar-seluar baru yang keluar ni, ya, fit. Ya, fit sampailah nampak. Habis nampak berbenda bentuk lah, burung pun ada. Angry bird lah. Kemudian bajunya ketat, ya, baju fit, cawat pendek. Memang bila sembahyang tak nak tukar dengan kain pelikat. Ustaz-ustaz pun bagi fatwa mudah ni, tak payah, janji tutup aurat kononnya. Sedangkan dia tak menutup pun, bila duduk terbuka. Duduk dia tak perasan, memang dia tak perasan, dia tak tahu dia duduk lepi, jadi sembahyang tu batal. Ini hati-hatilah, eloknya spare kain pelikat untuk sembahyang, supaya sembahyang kita sah di sisi Allah, bukan sembahyang kerana takutkan bapak, bukan sembahyang takutkan orang, bukan sembahyang sekadar kita kata jangan tak sembahyang langsung, aku kira sembahyang juga. Itu bukan ibadat yang ikhlas. Ibadat ni kita ikhlas fillah. Ya, ini untuk kita persembah pada Allah. Orang yang persembah pada Allah, ibadat dia mestilah cantik, mesti smart. Sekurang-kurangnya dengan pakaian yang lengkap. Dan pakaiannya ya, kotor-kotoran pada daki-daki pun tak mau, baju yang 3-4 hari tu pakai lagi, misalnya. Dan pada bau yang keji-keji daripada keduanya, buangkan bau baju kalau dah busuk, jangan pakai, orang sebelah tak selesa. Ya, itu makruh, masuk benda yang makruh. Ya. Udahlah dia bekerja, berpeluh, dia tak tukar baju, tak mandi dulu, dia kelang kabut nak dapat fadilat jemaah. Ni silap juga. Bila kita belajar tentang fadail, amal, kena belajar hukum masail juga. Ya, fadail memanglah siapa yang dapat saf. Nabi kata siapa yang tahu berapa pahalanya duduk di saf awal atau menjadi muazzin, maka dia akan mencabut undi untuk dapatkan saf awal. Jadi duduk pulun lah dapatkan saf awal, saf pertama.
fadilat dia tahu. Jadi nak cepat, nak dapatkan takbir bersama imam, takut tertinggal jemaah. Jadi dia datang-datang daripada ofis ke, daripada kerja, dia angkat kerja berat, berpeluh-peluh badan dia, kemudian tak bawa spare baju apa semua, terus dia masuk masjid, duduk sebelah sah orang, angkat-angkat kepak, angkat-angkat ketiak bau hangit. Ini mendatangkan makruh, hilang fadilat jemaah tu kerana dia menyakitkan orang. Kalau ada pun fadilat jemaahnya terpotong dengan sebab apa? Sebab makruhnya yang tadi ni menyakitkan orang lain pula. Jadi macam timbangan pahala tu dia jadi macam berkurang situ. Bukanlah dia mengurangkan pahala, sebab dia menyakitkan orang. Sakit hidung orang lah, sakit bau busuk tu. Jadi sebab itulah walaupun kita kata kita sibuk, kita tak sempat, kita nak dapatkan fadilat jemaah, kita kena raikan apa dia tuntutan dalam fadilat jemaah tu. Antara dia adalah pakaian yang bersih, bau yang tidak menyakitkan orang. Ada yang kadang-kadangnya pakai, pernahlah jumpa orang pakai singlet pula berlubang-lubang pula. Dah macam Samsing masuk masjid kan. Dia kata dengan sebab macam itulah dia kata jadi orang tak nak pergi masjid. Yalah, masjid ini tempat kita mendidik. Dah masuk masjid, kena didik lah. Banyak orang salah faham. Dia ingat masjid ni tempat kita berai-rai orang ramai. Tak kiralah siapa pun. Jadi siapa yang masuk masjid, kita rai. Siapa saja yang masuk masjid, kita rai. Tapi bila dia dah masuk masjid, dia kena rai masjid. Dia kena faham. Orang yang masuk masjid, dia kena rai masjid. Masjid ada adab-adab dia. Ada peraturan dia. Jadi orang yang masuk tu lah dia kena tahu. Masjid meraikan semua orang. Orang yang masuk masjid, dia kena rai masjid pula. Tu kena faham kewajipan masing-masing. Ini tak, dia faham kewajipan orang. Kewajipan dia tak faham. Masuk dengan keadaan kadang-kadang mencurigakan. Kadang-kadang dengan rambut berebang, macam kutur rock, macam Mat Fit, masuk masjid, mesti orang mencurigakan lah. Jadi nak masuk mencuri ke, nak masuk buat apa ke? Jadi sebab itu, berpakaian yang sesuai untuk ke masjid supaya jangan datang syak wasangka orang. Kita datang nak ibadat pada Allah Ta'ala, takkan kita nak hadapkan Allah Ta'ala tu dengan muka yang begitu gini. Terutama hari ni yang jadi popular hari ni, orang yang pergi ke masjid surau, tak kira lah di rumah ke, orang lelaki yang suka simpan rambut panjang. Semayang sunat rajin. Okey. Semayang sunat tu satu hukum tuntutan. Semayang jemaat tu tuntutan wajib. Baik. Akhlak yang lain kenapa diabaikan? Dia kata Nabi SAW rambut panjang, ada sunnahnya. Nabi rambut sampai ke bahu. Okey. Kita pernah tengok ke rambut Nabi tu macam mana? Walaupun dikata digambarkan ikan mayang sampai ke bahu, kita nampak tak macam mana keadaan rambut Nabi tu? Sedangkan dalam tuntutan lain, Nabi kata laknat segala malaikat, melaknat orang yang mutasyabihat bainar rijal wal nisa. Lelaki yang serupa dengan perempuan pada segi apa pun, walaupun dia pakai baju lelaki tapi kepala dia macam perempuan, pakai gincu macam perempuan, atau pakai rambut ikat tocang, itu termasuk tasyabuh walaupun tak banyak. Dia bukan mesti jadi macam pondan, tu hukum haram. Itu dah berlebih haramnya. Tasyabuh dengan sedikit pun ulama kata haram. Apatah lagi sekarang ni orang perempuan dah pakai seluar, dah pakai baju yang tak sama dan lebih kurang sama lelaki dah. Kalau tengok dari belakang, kadang-kadang kita tak cam mana lelaki mana perempuan. Itu dah masuk tasyabuh birijal wal nisa, nisa wal rijal. Jadi dengan rambut panjangnya diikat tocang macam orang perempuan, bubuh getah ke, bubuh pengikat rambut ke, itu tasyabuh bil nisa, diserupa dengan perempuan, hukumnya haram. Bila dia sambut, yang kata rambut Nabi panjang bagai tu, Nabi dengan serban dia, kemudian bertukar waktu, bertukar masa. Pada zaman Nabi tidak menjadi kehairanan orang rambut panjang.
Ya, dah memang tu zaman tu. Tapi bila kebelakangan berubah suasana adat, al-adat tu muhakamatun, adat jadi hukum. Ya, alim ulama dah tak berambut panjang. Ya, hatta tok-tok guru pondok dia cukur kepala dia. Jadi pada zaman tu orang rambut pendek ni orang baik. Dia tengok pada uruf, pada uruf. Kebanyakan orang alim, ulama rambut dia pendek. Maka orang rambut panjang ni dah nampak macam bukan orang baik lah. Nampak? Dia berubah hukum. Suasana tu dia berubah. Ya, dia bukan semestinya statik hukum. Jadi kalau kita kata penyamun, banyak yang jadi rockers, penyamun, perompak, kebanyakannya rambutnya panjang. Jadi kalau alim ulama pun rambut panjang, apa beza dengan rockers? Apa beza dengan penyamun? Sedangkan kita, kami ikut sunnah Nabi, kata dia. Ya. Suasana tu dah berubah. Sebab masyarakat dah memandang orang rambut panjang ni bukan ulama lagi dah. Ulama dulu semua kepala botak. Jadi orang baik-baik ni kepala dia botak, kepala rambut dia pendek. Ikut zuruf, itu panggil zuruf. Ulama dulu meraih zuruf. Orang sekarang dia meraih nafsu. Kononnya ikut Nabi SAW. Tapi kalau kita tengok tak macam rupa Nabi pun. Bahkan tak ada beza pun dengan orang-orang yang tepi jalan melepak apa sebagainya, kaki fit apa semua tu. Jadi buangkan tabiat suka simpan rambut panjang dan bertocang, apatah lagi bertocang. Itu adalah perbuatan yang menyerupai orang perempuan. Sia-sia kamu sembahyang sunat. Apa gahnya, apa faedahnya, seronoknya dengan rambut yang macam tu? Megah, pelik pada orang. Tak suka jadi lelaki, dia akan jadi banyak masalah hukum tu. Tengok niat. Hanya seronok kerana dia ada rupa-rupa perempuan, dah jadi haram. Kerana tak reda dia jaga lelaki, itu dah dosa besar. Macam-macam lagi lah. Jadi lebih baik kita ikut zuruf dan uruf. Orang kerja pejabat pun tak boleh rambut panjang. Nampak? Maknanya pada zuruf, pada uruf, pada kebanyakan orang, pada hukum adat, rambut panjang ni tak elok. Sebab semua jabatan kerajaan tak terima orang rambut panjang. Mesti kemas, smart. Hatta sekolah dididik tak boleh rambut panjang. Bererti perkara yang kata rambut panjang ni pada pandangan masyarakat tak elok. Bukan benda yang elok. Sebab pada pandangan masyarakat. Jadi kadang-kadang kita kena raih masyarakat. Pada uruf masyarakat. Misalnya kita kata, lain. Orang Kelantan biasa pakai kain batik. Pada pandangan mereka tak ada masalah orang lelaki pakai kain batik. Katalah sekarang, dulu biasalah memang kata orang lelaki pakai batik. Jadi tidak jadi cacat, cela, aib, sebagainya. Bagi mereka kain batik tu boleh kongsi lelaki perempuan. Tapi kalau pakaian yang macam tu, kain batik, dilakukan oleh orang lelaki di lain pada negeri Kelantan, dia jadi aib. Dia jadi buruk orang aib tu. Ni apa hal ni orang lelaki pakai kain batik ni, kata dia. Kalau datang lagi negeri Perak ke, Pulau Pinang ke, Kedah ke. Walaupun orang kampung. Zuruf tu yang mengubahkan hukum, persepsi orang tu. Jadi sebab tu, itu penting. Zuruf, meraih suasana, yang kita kadang-kadang kita kata tempat kita tak macam tu. Di sini dilarang, maka tempat tu dilarang, kena raih lah. Macam itulah dah masuk masjid. Tempat masjid ni tempat yang suci. Walaupun kita tak ada halangan untuk menerima siapa saja masuk masjid. Tapi orang yang masuk masjid tu dia kena belajar dulu apa adab-adab dia untuk masuk masjid. Kenapa tanggungjawab itu diabaikan, sedangkan disuruh jawatankuasa lah, imam lah, ustaz lah, tok guru lah kena raih orang lain. Kita kena hormat dia, dia tak hormat masjid. Ini masalahnya. Kerana harinya itu hari raya yang berulang-ulang pada tiap 7 hari sekali, yang terlebih afdal daripada segala hari yang lain daripadanya. Wallahu a'lam. Faslun. Habis itu dia masuk fasal. Bermula, barang siapa yang wajib atasnya Jumaat dan meninggal ia akan dia dengan tiada uzur, maka
bermula qaul yang asahnya dibunuhkan dia apabila tinggal lagi waktu zuhur qadar yang tiada lulus padanya 2 rakaat sembahyang Jumaat dan 2 khutbah. Dan jika berkata ia aku sembahyang akan dia zuhur sekalipun, intabih buryah dalam kitab Buryatul Mustarsyidin kalau tak silap kalau kata buryah di sini. Okey, siapa yang wajib atasnya jemaat, dia tinggalkan jemaat dengan tiada uzur. Ya, dibunuhkan dia sebab dia dikatakan taba'allahu fi qalbi. Orang yang tinggalkan jemaat 3 kali berturut-turut, Allah Ta'ala copkan hati dia. Cop hati dia. Jadi sekarang kita dilarang untuk berkumpul lebih had. Ya, maka boleh berkumpul berapa orang je dalam masjid sebagainya. Walaupun lah kita kata kita ada pandangan sendiri, ya, kita kata kenapa diberikan penjarakan, kenapa kita kata kena hadkan pengumpulan orang, ya, kenapa tak boleh sembahyang lebih daripada ruang solat, ya. Dipanggil solah bahasa Arab. Ruang solat tu kaki 5 tak boleh sembahyang macam di Perak, ya, ataupun besarkan lagi lah ruang sembahyang tu sampai ke padang ke, sampai ke tempat parking ke. Ya, maka perkara tu tak dilakukan, maka kita tak puas hati. Ya, itu kita kata kita serah pada bidang kuasanya adalah kepada orang yang mentadbir lah. Kenapa dia tak buat gitu, apa alasan dia, ya, dan sebagainya. Okey. Maka termasuk jugalah kita setuju ke, kita tak setuju ke, kita ada pandangan sendiri ke, maka kita termasuk daripada golongan yang dilarang untuk sembahyang jemaat. Ya. Maka kita masuk orang yang uzur, ya, masuk pada golongan yang uzur. Ya. Okey, Qaul yang asahnya uzur tadi tak kenalah. Orang yang tak uzur, ya, dibunuh dia kalau tak sembahyang. Ya. Sehinggalah kita kata ada waktu lagi pada hari Jumaat tu yang lulus untuk sembahyang dan 2 rakaat sembahyang Jumaat dan khutbah sekali. Ya, selagi ada, habis waktu tu tak boleh lah, misalnya. Okey, maknanya hukumnya pada hukum syar'i. Dia dibunuh dia. Macam mana meninggalkan zuhur, asar apa semua itulah. Walaupun pada mazhab kita tidak mengatakan orang meninggalkan sembahyang ini kafir. Tapi siksaan dia adalah bunuh. Masalah, barang siapa meninggalkan ia sembahyang atau satu rukun daripada segala rukunnya, atau satu syarat daripada segala syaratnya yang ijma' ulama'. Okey. Ini yang kena belajar ni. Dalam keluaran hukum, ya, cetusan hukum ataupun kita kata sumber hukum, ya, berlaku dalam mazhab kita, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Okey, ijma' salah satu daripada sumber hukum. Apa makna ijma'? Ijma' adalah sepakatan ulama'. Dikatakan yang kita kata secara uruf lah. Sepakatan ulama' bahawasanya sesuatu hukum tu sama. Disepakati. Satu-satu hukum tu disepakati oleh seluruh ulama'. Ada yang kita katakan ijma' ummah, iaitu hatta yang rosak akidah pun setuju, atau kata ummah. Dan dia bubuh ummah situ. Ijma' ummah. Ijma' ummah ni tak ada seorang pun bangkang. Ya. Jadi ijma' ni sebelum ni lah, ulama'-ulama' sebelum ni, bukan yang mutaakhirin ni. Bukan yang ajaran sesat tu tak dikira sebagai khilaf. Lawan pada ijma' adalah khilaf. Perkataan ijma' lawannya adalah khilaf. Perkataan berlawanan.
Jadi khilaf ni apa? Berselisih pandangan ulama. Okey, salah satu ijma', contoh ijma', wajib puasa, wajib sembahyang jemaah, itu ijma'. Itu tak boleh kita rongkai dah. Okey, dalam sembahyang ada rukun, dan rukun-rukunnya ada ijma', ada khilaf. Jadi kita tak tahulah mana satu ijma', mana satu khilaf, maka kita kena belajar atau bertanya. Tak sempat belajar, bertanya. Contohnya kita kata takbiratul ihram, itu ijma'. Dia datang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dia tak takbir Allah Akbar. Maka ijma' kata tak sah. Semua ijma' ulama kata itu wajib. Membuat wuduk atau berwuduk sebelum sembahyang, semua ijma' ummah, bukan kata ijma' 4 mazhab je, ijma' ummah mengatakan wajib berwuduk untuk sembahyang. Idza qumtum ila solah, faghsilu wujuhakum ila akhirih. Cuma khilaf pada cara macam mana nak berwuduk, itu berkhilaf, berselisih pandangan ulama. Jadi contoh kita kata orang ni dia mazhab Syafi'i, betul dia mazhab Syafi'i, tapi dia sembahyang, dia tak baca Fatihah, dia baca ayat Qurannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, lahu kufuwan ahad. Jadi kalau ikut orang bermazhab Syafi'i, dia bermazhab Syafi'i dan berpegang pada mazhab Syafi'i, dia tak boleh buat lain daripada kehendak mazhab Syafi'i, melainkan dia taklid pada mazhab tersebut. Jadi dia saja buat gitu, kata ulama, dosa lah. Tapi tak boleh hukum bunuh dia. Tangkap dia. Kenapa kamu ditangkap? Kamu dapat bersalah kerana sembahyang tidak membaca Fatihah setiap sembahyang kamu. Dia kata memang saya tak baca Fatihah, dia mengaku dia kata. Tak boleh bunuh dia walaupun pada mazhab kita wajib. Kenapa? Dia bukan ijma'. Mungkin tindakan-tindakan lain boleh, hukum bunuh tak boleh. Tapi kalau perkara tu ijma', maka wajib hukumnya pada hukum jinayatnya atau hukum hududnya adalah bunuh. Ijma' ulama pada kedua, dengan sengajanya, kalau terlupa taklah, lagi diketahui akan tiada sah sembahyang dengan ketiadaan keduanya. Iaitu contoh tadi kita kata dia tahu kalau tak wuduk tak sah sembahyang, sahaja dia sembahyang tak wuduk. Iaitu fasik ia dengan ijma'. Termasuk orang yang tak sembahyang jemaat, tak sembahyang waktu, ni geng-geng hakikat. Kalau ikut hukum hudud, geng hakikat yang tak sembahyang jemaat, tak sembahyang waktu ni, dia tidak ada alasan hukumnya bunuh. Dia kata sama ada dia kata tak wajib ke, dia kata aku pergi malas ke, syarak tak kira, hukumnya pancung. Tapi tak dijalankan hukum tu, hukum hudud yang macam tu tak dijalankan, maka bebaslah orang ni, dia tak sembahyang lah apa, dan dia war-war pula tu dia tak sembahyang. Dia kalau ikut Islam tu terpenjara macam tu lah. Ada ketika ni ada orang yang tak boleh kita nak perbetulkan, melainkan undang-undang. Undang-undang yang boleh betulkan dia. Berceramah, bernasihat. Tak mau juga. Dia dah jadi terlekat dah dengan ilmu, disarukkan dengan masuk darah daging dengan ilmu syaitan ni. Dia tak akan ubah, cakap lah hadis panjang mana pun, bawa keluar oleh Quran, ayat ke tafsiran ulama satu pun dia tak pakai. Kalau kita bawa ayat Quran, dia pusing pula ayat Quran tu. Orang macam ni tak boleh buat pengajaran, nasihat pun tak boleh dah. Hukum dia pancung. Kenapa dia pancung orang macam tu? Patutnya kita bagi ruang untuk dia bertaubat. Sebab dia merosakkan anak dia pula. Dia merosakkan isteri dia pula. Dia merosakkan jiran dia pula. Dia merosakkan kawan dia juga. Kalau dibiarkan. Dia lebih daripada virus. Kalau dah dia berpahaman gitu, kebanyakan anak sama dengan pahaman bapa. Jarang dia berselisih. Dah jadi keturunan dia gitu. Lagi isteri pun terikut-ikut juga sebab dah suami dia ikut. Maka dia pun tak sembahyang, dia pun pegang ilmu hakikat, tak payah sembahyang. Atau ilmu sesat lain. Maka bertambah-tambah macam sekarang lah, bertambah-tambah lah sesatnya. Sesat nyata ada, sesat tersembunyi ada, sesat nampak tak sesat pun ada. Jadi sebab itu hukum Islam ni penting dalam masalah menangani benda ni. Kenapa pula ada hukum bunuh pada masalah rosak akidah? Dia pun bersyarat jugalah nak bunuh pun. Tetapi kerana apa? Kerana memelihara agama tu. Hifzuddin. Jaga agama. Kalau tidak agama ni
kalau tak dikawal dia dengan gitu, kalau kita ada bapak tak pegang rotan, anak tak ikut semayang. Memang macam tu. Ya, dia baik macam mana pun kita kata. Hormat pada bapak macam mana pun. Tapi kalau jenis tak semayang, dia tak semayang. Ya. Tapi kebanyakannya orang yang hormat mak bapak ni orang semayang lah. Okey, habis tu. Seperti meninggalkan memberi zakat jua. Tu wajib tu. Dia tak mau bayar zakat. Zakat tu ijma'. Dan wajib dibunuh akan dia dengan pedang, kemudian daripada disuruh ia taubat. Kalau tak mau taubat, okey, wajib dibunuhkan dia dengan pedang, kemudian daripada disuruh ia bertaubat dulu. Dan tiada ia taubat. Maknanya ada ruang lagi, bukan main bunuh je. Ya, kamu bertaubat, kamu kena sembahyang. Ya, kalau mengaku nak bertaubat, nak sembahyang, nak bayar zakat balik, hukum bunuh tak jalan lah. Bagi ruang kat dia. Tapi dia degil juga, tak mau dia enggan, maka hukumnya bunuh. Dan jika kalau meninggal ia akan satu sembahyang sekalipun padahal ditakut atas mati dengan ketiadaan iman, wal-iyazubillah. Walaupun dia tinggal satu sembahyang je pun, bukan banyak pun, hukum dia bunuh. Hukum dia adalah amaran dia bunuh, suruh dia bertaubat. Dia tak mau bertaubat, ya, pancung terus. Itu maksud dia. Kenapa? Kenapa Islam jaga tu? Takut nanti mati dalam keadaan maksiat. Kalau dia tak semayang. Sikit lagi. Dan tiada harus diberi makan atau diberi minum akan mereka yang tersebut itu apabila lapar. Orang yang tak mau semayang, tak nak bertobat daripada semayang, kalau ikutnya belanja makan pun tak boleh. Ini hukum fiqah yang orang tak setuju sekarang. Tak boleh. Kita kena menyantun orang yang tak semayang. Kalau tidak, dia pun tak semayang langsung lah. Jadi ada benarnya jugalah orang yang dia tidak meraih orang yang tak semayang ni, tak bagi bantuan, tak bagi itu, tak bagi makan, minum. Ya, sebab apa? Sebab dia tak semayang. Jadi isu viral tu lah. Tapi dalam sudut yang lain ada masalah lain lah. Ya, tapi kalau ikut sudut ni, orang yang tak semayang ni, kerana kita bagi muka lah hari ni, itu dia mengada-ngada lah. Ya. Macam kadang-kadang diberi ruang pada artis hari ini bermuamalah dengan alim ulama. Kadang-kadang kita nampak macam dia tidak menghormati orang alim ulama. Macam kalau dia bergurau dengan ustaz-ustaz ni, macam dia bergurau dengan kawan-kawan dia, kononnya mesra. Ya, untuk tarik jadi dakwah iman. Akhirnya kita tengok dah berapa hari dah keluar dengan ustaz tu apa semua dah masuk ni, keluar isu viral, berkepik ke, kena tangkap basah ke, buat maksiat tu maksiat ni. Jadi kadang-kadang kita kata itu olok-olok je lah. Acah-acah berdakwah. Ya, acah-acah berislam nak dapatkan populariti, ada bayaran. Tapi tak menjadi hal pun. Ya, ini yang berlaku. Sebab tu berlakunya ada orang yang strik-strik, terpulang sikap masing-masing. Kalau kita katalah, aku tak nak bagi dia makan minum sebab dia tak semayang, tidak berdosa. Sebab itu adalah kalau ikut hukumnya, tiada harus kita bagi dia makan minum. Kenapa tak bagi dia makan minum? Sebab dia tak semayang. Ya, supaya mengajar diri dia semayang. Itu didikan Islam. Tapi kalau orang tak faham hukum ni, orang cela lah. Apa ustaz-ustaz, tok-tok guru ni sombong dengan orang buat maksiat. Sebab apa jadi itu? Sebab Islam ni lama dah. Islam ni terpacak lama dah. Ya. Islam ni dah kita terkenal lama dah. Jadi siapa yang rosak setelah datang Islam, orang tu ya memang dihukum lah. Bukan zaman Nabi. Zaman Nabi dia rosak sebelum datang Islam. Dia jahil sebelum datang Islam. Mak bapak dia bukan Islam. Maka didakwah dia untuk masuk Islam. Okey. Tadi nasihat dulu. Tak mau juga degil. Tak payah bagi makan orang ni. Atau dahaga. Kerana bahawasanya tiada hormati akan nyawanya. Orang yang tak semayang ni tak dihormati nyawanya. Seperti anjing yang menggigit jua. Kalau ikut hukum ni, orang marah banyak. Tak setuju. Ya, tapi itulah hakikatnya. Sebab dia masuk syubhah. Wallahualam. Panjang begitu. Dia lagi tu pasal orang tak semayang.
esok insya-Allah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina fil 'arifin. Allahumma iftah 'alaina fil 'arifin. Allahumma iftah 'alaina fil 'arifin. Allah nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwarta al-syamsika wa bi rahmatika wa rahmatika.